Diganggu makhluk rentung. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Ali Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik, jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Jadi guys, cerita baru lagi hari ini. Dan cerita ni saya sekali lagi ambil daripada buku G Hospital dari Dr. Kamarul Arifin. Ini merupakan G Hospital yang pertama. So dapatkan buku ni sebab banyak kisah seram yang anda boleh baca dalam buku ini. So salah satu ceritanya adalah cerita tentang seorang doktor diganggu oleh satu makhluk, seakan-akan makhluk orang rentung. Jadi macam mana ceritanya? Mari kita mulakan. Diceritakan doktor ni merupakan doktor yang bertugas di ward pembedahan. Dia ni merupakan doktor yang tidak percaya dengan perkara-perkara yang tahyul, hantu, jin. Dia tidak percayalah sebab dia tidak pernah alami. Walaupun kawan-kawannya sering bercerita, rakan-rakannya sering bercerita tentang kisah-kisah seram di hospital tu, tapi dia tidak percaya kerana dia tidak pernah alami kes tersebut. Dan biasanya selesai saja dia bertugas, kalau dia ingin salin pakaian, dia akan salin pakaian di satu ward, iaitu ward di unit rawatan kebakaran. Unit rawatan kebakaran tu dia dekat saja dengan ward pembedahan, jadi dia boleh tukarlah baju sebelum buat pembedahan. Unit ni memang khas untuk merawat orang-orang yang melecur, orang-orang yang mangsa kebakaran. So di situlah ada kawasannya. Dan kadang-kadang ada juga orang yang memang mati rentung di unit rawatan tersebut. Dan unit rawatan kebakaran ini memang jarang orang masuk ke dalam unit rawatan tersebut. So di situlah doktor tu untuk tukar baju sebelum dia pergi ward pembedahan. Hinggalah satu hari ketika dia hendak berehat sebentar dan tukar pakaian, dia masuk ke bilik persalinan. Sebab dia mau terkucil lah, mau terkencing dahulu. Dan bila dia masuk macam kelang kabut lah kan, kelang kabut masuk bilik persalinan, tiba-tiba dia nampak satu kujur mayat duduk di kerusi. Dia terkejut, siapa pula duduk di kerusi ni? Tapi dia dilindung dengan macam kain cadar hospital tu. Tapi dia, bila kain cadar tu ditutup di kerusi, seolah-olah ada orang duduk. Dia berfikir, siapa duduk di situ kan? Ya seram juga dia cakap kan, macam mayat pula dia duduk di situ. Jadi dia tegur. Doktor tegur, siapa tu? Tapi benda tu tidak menjawab. Dia takut ada orang tidur lah di situ, sebab kadang-kadang ada juga beberapa doktor ataupun PPK, pegawai perubatan kan, penolong pegawai perubatan yang tidur di situ. Tapi tidak menyaut. Jadi kali kedua dia tegur lagi, siapa tu? Pun benda tu tidak menyaut. Dia hanya stay di situ, di kerusi tu, ya, dengan selimut cadar katil hospital yang warna putih tu. Jadi kali ketiga dia tegur, siapa tu? Pun tidak menyaut. Jadi dia tidak puas hati. Dia macam yang, apa benda ni kan? Jadi dia mau juga tengok. Jadi dia pergi dekat-dekat. Walaupun jantungnya sudah mulai berdebar. Dia cakap, apa benda ni? Dia cakap, tak pernah lagi aku biasa juga di unit rawatan kebakaran ni, tapi tak pernah pula nampak benda ni. Jadi dia cuba dekat dan ingin tengok siapa di sebalik, sebalik cadar tersebut. Orang ke, mayat ke kan? Dan semakin lama semakin dekat dan dia semakin berdebar-debar. Dan dia cuba pegang sedikit lah di bahagian tangan. Dan bila dia pegang bahagian tangan, lembut, seolah-olah ada benda lain di dalamnya. Jantungnya semakin berdebar. Dia cakap, aku mau tarik kehendak ni. Kalau aku tarik, dia cakap, kalau benda ni mayat ataupun hantu, aku akan lari terus, dia cakap. Jadi dia nekat juga untuk buka, untuk tahu apa di sebalik kain cadar tersebut. Bila dia tarik, guys, rupa-rupanya itu hanyalah tuala dan selimut yang disusun seperti orang
Dia cakap astagfirullahaladzim, rupa-rupanya orang letak ya nampak supaya nampak macam orang. Ini mesti orang prank aku nih, dia cakap. Jadi dia berpikir siapa yang selalu nampak aku dalam bilik. Baru dia teringat ada kawannya seorang yang selalu nampak dia di situlah. Jadi dia cakap, ni mesti kawan aku nih ya. Dia cakap dia prank aku nih sebab aku suka masuk bilik nih. Jadi tiba-tiba dia teringat dia mau kencing. Alamak, aku mau kencing lagi nih. Dia pun lari semula pergi ke tandas. Dan kencing lah. Jadi dia kencing. Tiba-tiba semasa dia kencing, dia terdengar seperti bunyi almari loker terbuka. Tang gitu. Dong, dan benda terjatuh. Jadi dia tegur, "Oi, siapa tu?" Tapi sekali lagi benda tersebut tidak menyaut. So selepas dia selesai kencing, dia pom lah. Dan dia cuba tengok. Dan bila dia tengok di luar, ada kepulan asap. Dia cakap, "Mana asap ni datang?" Dia beritahu lah, "Woi, sini tak boleh merokok. Ya, dalam kawasan hospital ni tak boleh merokok. Keluar." Tapi tidak ada siapa yang menyaut. So dia cuba buka pintu. Bila dia cuba buka pintu, kepulan asap lagi banyak masuk. Dia terkejut. Kenapa pula banyak kepulan asap ni? Kemudian dia tegur lagi, "Oi, siapa merokok di sini?" Tapi tidak ada siapa yang menjawab. So dia tengok asap makin lama makin banyak, menyebabkan matanya pedih. Ya, kalau asap kena mata kita akan pedih kan. Jadi dia segera ingin cari pintu keluar lah, sebab asap tu semakin lama semakin tebal. Dan sampailah dia ke pintu keluar. Dia cuba buka, tapi tidak dapat. Dia cakap, kenapa nak boleh terbuka ni? Dia cakap, dia ketuk lah, "Woi, jangan tahan pintu ni, woi. Ni bukan prank lah. Ni tak kelakar." Tapi pintu tu tak terbuka. Asap makin tebal. Dia sudah mulai terbatuk-batuk. Makin lama makin sukar dia untuk bernapas. Dia cuba sedaya upaya lagi tarik pintu keluar, tapi tidak dapat. Jadi dia ketuk, pong. "Woi, buka woi. Lemas sudah aku ni, jangan buat kelakar lah woi." Asap semakin tebal. Dia semakin sukar untuk menapas, terbatuk-batuk. Kemudian dia berfikir, apa pun aku buat. Biasanya kalau ada asap yang tebal, kita mesti tunduk. Sebab asap biasanya di atas dan untuk kita bernapas tu di bawah lagi senang. So dia pun tunduk ke bawah, bertiarap supaya senang dia bernapas. Tapi tidak tahan juga. Asap semakin lama semakin tebal dan dia sukar untuk bernapas. Dia batuk. Dan dia rasa mungkin dia akan pingsan kalau dia tidak cari jalan untuk keluar. Dan dia baru teringat yang kerusi yang pertama dia buka tu, ada tuala yang disusun seperti mayat tu. Boleh ingat, tuala tu. Salah satu cara untuk selamatkan diri daripada asap ini, ambil tuala, basahkan tuala tu dan bernapas di tuala tu. Jadi dia teringat semula untuk ambil tuala di kursi tersebut. So dia bertiarap seperti askar tu, bertiarap untuk mencari semula kerusi yang disusun tadi tu, yang seperti mayat tu. Dan bila dia dekat ke kursi tu, kain cadar tadi sudah tersusun, sudah melindungi tuala tadi itu seperti mayat tadi. Dia cakap, siapa yang letak semula cadar tu? Tapi dia tidak peduli sudah. Dia tahu sudah, sebab di sebalik cadar tu memang ada tuala dan dia sangat perlukan tuala tu. So dia terus merangkak tanpa rasa berfikir panjang. Dia tarik cadar tu sebab dia mau ambil tuala dan selimut dalam tu. Dan bila dia tarik cadar tu, guys, ada satu makhluk seperti orang rentung. Betul-betul hanya ada kulit yang terbakar duduk di kerusi itu. Terkejut dia. Astagfirullahaladzim, dicakapkan. Apa benda ni, dicakap. Dan benda tu, makhluk tu memandang dia. Dan betul-betul muka dia seram, guys. Muka orang terbakar. Dia hanya senyum lihat doktor tu. Doktor tu terkejut lah. Sudahlah, sukar mau bernapas. Nampak benda tu lagi, makin dia takut, guys. Dia cuba undur mengelak benda tu, tapi makhluk tu berdiri dan cuba dekat dengan dirinya, berjalan perlahan-lahan menuju ke diri. Jadi doktor tu sudah sukar bernapas, dia cuba undur diri, dia cuba lari dari benda tu, tapi benda tu semakin lama semakin dekat menuju ke dia, dan sampai doktor tu bersandar di dinding, tidak boleh lari kemana. Dia sambil terbatuk-batuk. Benda tu lagi dekat dengan dia. Dalam hatinya, habislah aku
habislah airnya. Dan makhluk tu semakin lama muka dia semakin dekat dengan doktor tersebut dan berkata, "Kau tahu apa sebab aku mati?" Dia cakap. Doktor tu hanya diam. "Aku mati sebab rokok," dia cakap. Allah Akbar, apa benda ni? Dan makhluk tu sikit demi sikit muka dia tercabut, luntur, daging-daging dia reput, jatuh ke badan doktor tu. Doktor tu sudah tidak tahan. "Ya Allah, habislah aku. Dia pun mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiba-tiba pintu keluar unit rawatan kebakaran dipecah. Pecah. Rupa-rupanya ada rakan-rakannya dari luar cuba memecahkan pintu dan terus cari doktor tu. Siapa di dalam? Dong nampak saja doktor tu, dong tarik bawa keluar dan doktor tu terus pitam dan tidak sedarkan diri. Bila dia sedar, dia sudah berada dalam ward dan dia tanya apa yang berlaku dengan rakan-rakannya, dan rakan-rakan yang menceritakan bahawa bilik tersebut telah terbakar. Dan doktor tanya apa punca kebakarannya. Dia cakap punca kebakarannya adalah litar pintas. Litar pintas, dia cakap. Dan bila dibuat serbuan di bilik tersebut, dijumpa beberapa kotak rokok. Rupanya situ adalah pot tempat pekerja-pekerja PPK doktor untuk merokok rupanya. Jadi kedapatan lah ya. Tapi dia tidak ceritakan, doktor tu tidak ceritakan yang dia ada jumpa makhluk seperti orang rentung dalam tersebut. Dia hanya diam-diamkan diri. Jadi selepas disoal, disiasat semua, tidak hanya itu saja yang dapat disimpulkan bahawa punca kebakaran adalah litar pintas. Dan selepas itu doktor tu sudah tidak lagi berani bersendirian untuk tukar pakaian. Dan kalau boleh dia bersama rakan-rakannya. Dan unit rawatan kebakaran tu ditutup sebab memang rosak teruk akibat kebakaran. So guys, itulah dia kisah seram kita kali ini. Guys, jadi apa pendapat anda? Tinggalkan komen di bawah. So, kita akan berjumpa lagi di video akan datang. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang lonceng untuk update video-video yang terbaru. Ali Bosku, Assalamualaikum.